Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Hanif bin Rusli 21 BI 02028. Pada hari ini saya ingin membuat pembentangan mengenai bu'du az-zamani wa bu'du makani fil hadis. Al-bu'du az-zamani boleh ditakrifkan sebagai peringkat-peringkat masa yang dialami dalam proses penurunan ayat-ayat Al-Quran dan penerangan hukum-hukum menerusinya dalam tempoh 23 tahun. Selain itu, perbincangan Al-Bu'du Az-Zamani turut merangkumi peringkat-peringkat masa yang dilalui oleh Rasulullah SAW dalam menerangkan hukum-hukum syarak menerusi sunnahnya kepada para sahabat, iaitu juga dalam tempoh 23 tahun. Baik, manakala pula Al-Bu'du Al-Makani pula merujuk kepada perkaitan di antara kedudukan geografi benua Arab serta cara kehidupan masyarakatnya dengan penurunan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW ketika baginda masih hidup. Perbincangan mengenai Al-Bu'du Makani cuba menghubung kaitkan di antara kesan penurunan Al-Quran dan As-Sunnah dengan kehidupan masyarakat Arab yang mana merangkumi aspek kebudayaan, keilmuan, bahasa, ketamadunan dan sebagainya. Baik, apa yang dimaksudkan dengan bu'du az-zamani wa bu'du makani adalah dalam hukum syarak kita, ada hukum yang terkesan disebabkan oleh jauhnya masa antara Rasulullah SAW dan dengan kita. Manakala ada pula hukum zaman Rasulullah yang berubah pada zaman kita disebabkan Rasulullah sudah lama tidak ada ataupun Rasulullah telah lama wafat. Ada juga hukum berubah disebabkan bu'du makan, yakni disebabkan jazirah Arab itu jauh dengan kita. Contohnya, ada hukum yang disyariatkan pada jazirah Arab tapi bukan di Malaysia. Dan ada juga hukum yang tidak berubah, yakni hukum itu berterusan dari zaman Rasulullah sehingga zaman kita sekarang, walaupun tempoh masa sudah lama Rasulullah wafat. Dan ada juga hukum yang tidak berubah yang mana Rasulullah tetapkan di Jazirah Arab tapi ianya tidak berubah walaupun di Malaysia sedangkan tempatnya pun berbeza. Yakni hukum itu di Jazirah Arab manakala walaupun di Malaysia pun hukum tu still sama. Dia tidak akan berubah. Baik, saya akan sampai sini saja pembentangan saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk menyambung pembentangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamizah Faisal Effendi, Matematik 21 PI 0026. Saya akan menjelaskan hikmah sesuatu perkara yang tidak berubah walaupun perubahan tempat dan masa. Sebelum itu, kita akan mengetahui apakah 5 perkara yang tidak berlaku atau berubah pada tempat dan masa. Yang pertama, al-aqaid, iaitu absolut akidah, yang mana hukumnya tidak berubah dan kekal sampai bila-bila kecuali dengan satu Quran berubah, iaitu terpaksa. Yang kedua, ibadah usul dari segi akidah, iaitu kita wajib puasa, wajib haji, solat, dan kecuali berubahnya dari segi cara pelaksanaannya, iaitu dalam kezulan. Yang ketiga, Mubadi'ah al-Syurah, iaitu daripada Syurah, Mubarak Syurah, iaitu menghalalkan nikah, tolak, iddah dan haramkan arak, zina dan sebagainya. Yang keempat, halal qaim, iaitu nilai-nilai mani. Yang dimaksudkan di sini ialah satu perkara yang kita cakap baik, dan itulah akhlak kita. Contohnya, apabila kita cakap benar dan bersifat kita benar. Yang kedua, kalau kita bersifat amanahlah kita. Okey, seterusnya, yang kelima, as-sunnah al-kauniyah, iaitu sunnah kejadian. Iaitu sunnah kejadian ini dimaksudkan iaitu kejadian siang dan malam, kejadian matahari, kejadian terciptanya kita, manusia dan haiwan. Itulah panggil sunnah kejadian yang dari dulu dan sekarang sama saja. Dan seterusnya, saya benarkan hikmahnya. Okey. Syarak Islam memang sudah menetapkan dari segi hukum itu sendiri daripada zaman Rasulullah SAW sehingga hari kiamat. Ini kerana agama Islam sangat menjaga keharmonian dan kesejahteraan bagi umatnya. Jika berubahnya hukum ini
masyarakat itu sendiri akan terpesong akidahnya dan terus akhlak dia menjadi rosak. Selain itu, para ulama telah menjelaskan penafsiran dan dapat membahagikan panduan kepada umat Islam tersendiri. Setiap kesalahan dan peraturan dilaksanakan jika mengundang kesatuan itu sendiri. Dengan melihat lebih jelas, masyarakat Islam mudah terpengaruh dengan budaya Barat dari segi pemakaian, pergaulan, hubungan atau keluarga, dampak negatif kepada masyarakat itu sendiri. Tapi dengan adanya hukum dan larangan ini, masyarakat akan lebih berhati-hati dan mengambil berat suatu hukum. Seperti contohnya, apabila kita dengan di luar negara orang, kita akan mudah terpengaruh dengan budaya mereka dan cara-cara pelaksanaan mereka di sana. Dengan adanya hukum ini dan pekerjaan pada diri sesuatu Muslim itu dapat hindarkan daripada perkara tersebut. Seterusnya, hikmah dari sini kita dapat melihat masyarakat dapat hidup dengan bahagia dalam sesuatu hubungan antara keluarga kerana dapat menjaga hubungan antara satu sama lain. Dan itulah yang terjadi dari dulu ke sekarang yang Nabi Muhammad SAW telah menjadi satu contoh teladan kepada kita sehingga sekarang. Seterusnya, kesannya sebalik perbedaan itu ialah daripada 5 perkara itu yang saya sebut tadi, dari sudut akidah, ibadah, perkara sistem peraturan, nilai murni dan kejadian. Sekiranya penetapan tersebut sebaliknya, maka dari sudut akidah masyarakat kita akan menjadi rosak dan bersifat jahiliah. Dan dari contohnya dari sudut ibadah, seperti kefarduan solat itu, jika tidak diwajibkan, maka mereka tidak akan buat dan sampai bila-bila. Dari sudut akidah masyarakat pula akan menjadi rosak dan terpesong akidah. Seterusnya dari sudut kejadian pula, manusia akan bercanggah dengan ketetapan kejadian kerana tidak berpegang teguh kepada fitrah dan umat Islam dan akan terpesong akidahnya. Contohnya, kalau mereka tidak percaya sesuatu kejadian itu, maka mereka tidak ada kepercayaan kepada suatu agama seperti agama Islam. Kalau kita tidak percaya ketentuannya, suatu kejadian, maka kita tidak ada kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya, kalau kita dari sudut ibadah pula, kalau kita tak ikut apa yang telah diwajibkan dari dulu, maka iman dalam diri atau akidah seseorang itu akan mudah terpesong dan mudah rosak akhlaknya. Dengan perkara tersebut yang saya jelaskan tadi, saya akan menjelaskan di bawah, iaitu yang pertama, nas-nas daripada Al-Quran dan Sunnah yang menyentuh tentang persoalan akidah secara jelas dan nilai akhlak. Antara contoh nas yang dimaksudkan ialah seperti firman Allah SWT dalam surah Al-Ashrah ayat 13-20 yang bermaksud, Allah telah menerangkan kepada kamu di antara perkara-perkara agama yang ditetapkan hukumnya dan apa yang telah diperintahkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami, Allah wahyukan kepada wahai Muhammad, dan juga telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa serta Nabi Isa, iaitu tegakkanlah pilihan agama dan janganlah kamu pecah belah antara satu sama lain. Yang kedua, nas-nas hukum yang menunjukkan status qat'iyah, iaitu nas yang menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu sendiri dari segi nas tersebut telah tentu dan tidak mengandung takwil. Sebagai contoh firman Allah SWT menyatakan di sini tentang kadar atau bilangan sesuatu hukuman atau ibadah seperti dalam mengenai kadar hukuman penzina yang belum berkahwin, perempuan berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya sebanyak 100 kali sebatan. Dan mengenai takwil, tidak ada peluang untuk memahami makna lain dari nas itu. Yang ketiga,
Benar-benarnya hukum di mana di situ statusnya sebutnya adalah Zoniyah, namun penafsirannya telah dihadkan oleh ulama kepada beberapa penafsiran terdahulu. Dengan lain, kerajaan para ulama hanya berbeza pandangan untuk memilih penafsiran yang paling tepat di antara penafsiran yang telah dihadkan menerusi ijma'. Okey, setakat itu saja pada saya. Dan kawan saya akan membentangkan seterusnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.